إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hasil daripada kita puasa, hasil daripada kita siam, hasil daripada kita qiyam, boleh daripada bekalan ialah bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, bekalan yang kita nak makan lepas pada mati ni bukan duit pitih yang kita taruh, bukan harta benda yang kita duduk himpun, dan bukan makanan yang kita duduk masak, tapi makanan yang kita nak guna di hari akhirat ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kamu berbekal dengan bekalan takwa. Allah Taala suruh kita bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang fardukan puasa kepada kita supaya hasil daripada puasa kepada Allah, daripada puasa itu ialah takwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Dan terima kasih kepada Allah taala yang Allah taala jadi tarawih, sembahyang pada waktu qiyamul lail, dan juga yang Allah taala jadi i'tikaf sebagai langkah untuk nak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, banyak kita bersyukur kepada Allah, dan banyak kita kena bersungguh kepada Allah taala. Kita duduk dalam hari yang 10 dalam bulan Ramadan, hari yang 10 akhir dalam bulan Ramadan, dengan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Nabi bersungguh dalam ibadat 10 akhir dalam bulan Ramadan, tidak pernah Nabi buat dalam bulan-bulan yang lain. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan kita kena ingat bahawasanya amalan dalam bulan puasa ini adalah bekalan kita lepas pada kita mati, lepas pada kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai dari kalangan kita dengar daripada ayat-ayat yang Tok Imam baca dalam tarawih, kullu nafsin za'iqatul maut wa inna tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita dengar daripada bacaan imam dalam Al-Quran di dalam tarawih, supaya beri teguran kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafas dia pasti kena mati. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, banyak mana hari ni dan kemarin orang mandi mayat dan kafan mayat pergi kepada kubur, baik di tempat kita dan baik di cangwat kita duduk, ataupun di negeri sini, ataupun seluruh dunia. Banyak mana mereka dikafan orang untuk nak pergi kepada kubur. Dan juga kita kena ingat, mati ada sebelumnya manusia mati dan ada sebelum manusia lahir mari. Itu sunnatullah, itu orang panggil rabuk yang Allah Ta'ala jadi manusia, adanya hidup, adanya mati. Oleh itu benda yang jadi keberakan, benda yang jadi kepentingan bagi kita, Nabi SAW beri teguran semua supaya kita mengingatkan mati, supaya kita dapat buat ibadat subuh di dalam akhir 10 Ramadan. Dalam satu hadis, aksiru min zikri hadimil ladzat, banyaklah kamu mengingati mati. Kena banyak ingat mati ni. Dan kerana tanpa ingat mati kita lalai, tanpa ingat kata kita satu hari kena
kena duduk tempat gelap dalam kubur dia, dalam lubang yang sempit, kita lalai daripada Allah Ta'ala. Kita malah di dalam ibadat pada Allah Ta'ala, malah dalam buat taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, satu hari Nabi beri teguran kepada para sahabat, beri peringatan kepada sahabat ketika para sahabat duduk berhimpun dan tani mayat. Maka Nabi tanya, alama ijtama'a haula, sebab apakah manusia pakat duduk berhimpun sini ni? Qila ala qabrin yahfarunahu, kata sahabat, mereka duduk gali kubur ya Rasulullah. Selalu Nabi kejut. Nabi pergi terus kepada kubur tadi, sehingga Nabi duduk kubur, Nabi berhenti di kubur. Kata Bara, kami pergi kelih di pipi Nabi, tiba-tiba Nabi menangis dan teriak basuh habis janggut Nabi dan pipi-pipi Nabi. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat pada masa itu, limithli hadzal yaum fa'iddu, ingatlah hari ini kamu buat persiapan. Buat persiapanlah pada hari ini. Buat persiapanlah pada hari ini. Itulah ulangan Nabi kepada para sahabat ketika mereka gali kubur. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, mati adalah cukup untuk nak beri pengajaran bagi kita. Dengan sebab seorang mati di tepi rumah cukup untuk nak mengambil pengajaran bagi kita, bagi orang semalas sembahyang, bagi orang duduk dalam keadaan maksiat, bagi orang yang lalai daripada Allah Ta'ala, cukup dengan kematian tadi sebagai pengajaran bagi dia. Oleh itu, kerana setengah ulama dia kata, man lam yardi'uhu al-Quran wal maut, siapa yang tidak dapat teguran daripada Quran mati, siapa yang dengan sebab Quran orang baca dalam malam Lailatul Qadar, malam Ramadan, dia tidak ambil pengajaran, tak ada kesan dengan Quran, dan mati pun tak ada kesan juga, supaya dulu yang juga dia kata, walau natahat jibalu baina yadayhi lam yartadi', nasyaya walaupun kocok bumi, kocok bukit, kocok gunung pun dia tak akan reti, dan dia tak akan risau, dan dia tak akan sedih dengan perbuatan dia. Oleh itu, sedang jemaat yang dirahmati Allah, di dalam tajuk khutbah saya pada hari ini ialah cukup mati sebagai pengajaran bagi kita. Banyak hadis-hadis Nabi SAW supaya kita buat persiapan belum pada kita mati. Seorang ulama nama Labib, dia kelih kepada seorang alim nama Abba Ishaq. Abba Ishaq ketika dia duduk dalam hidup dia kelih surat semua. Satu ketika dia buka dalam poket dia kelih surat. Satu ketika dia kelih dalam poket dia kelih surat tadi. Maka sepanjang hidup duk kelih surat tu, buku tu, tulisan tu tadi. Kata Labib, ketika matinya Abu Ishaq, kami buang dalam poket dia, dalam poket baju dia tadi, tiba-tiba surat tercatatnya, ahsin amalaka faqad dana ajaluk, comilah amalan kamu kerana kamu nak mati dah. Allahu Akbar. Ulama dengan sebab kematian tadi, dia bubuh dalam poket surat duduk dalam poket semua, berasa lalai sikit waktu ambil surat. Ahsin amalak, buat comel. Kalau ketika nak buat maksiat, berhentilah buat maksiat. Kalau duduk benda haram, berhentilah benda haram. Kalau kita malas dalam taat, rajinkanlah taat. Wa qad dana ajaluk, dan dah masa dah sampai dah. Masa dah pendek dah. Kita kadang-kadang kita berbangga dengan umur kita tua. Betul, kalau kita nak bilang umur semenjak daripada kita beranak hingga sampai lah ni kita tua sungguh. Tapi kalau kita bilang lah ni nak pergi kubur, kita mudah. Kau sehari kau muda, kau sehari kau muda, kau sehari kau dekat dengan kubur. Oleh itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan puasa, akhir puasa ni, kalau kita tak bersungguh lagi, kalau kita tak ambil sunnah Nabi lagi dalam hidup kita, rasa kita susah nak ubah. Dan peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya buat persiapan untuk nak pergi kepada kubur. Futihat abwabul jannah, Allah Ta'ala buka segala pintu syurga dan tutup pintu syurga neraka. Maka peluang besar untuk kita nak ambil pengajaran daripada kematian dan usaha beribadat dalam bulan puasa. Dan juga kata Syaqid Al-Balqi, Balqi ini adalah seorang ulama daripada mazhab Abu Hanafi. Dia kata, ista'id idza ja'aka al-maut, mu buat persiapan dulu belum pada mari mati. Jangan buat persiapan lepas pada mati. Belum mati ni buat dulu. Kerana apa? Kerana dia kata, la tasihu bi'ala saut tatlubur raj'ah fala yustajab lak. Kenapa?
Kalau lepas pada kita mati, walaupun kita akak suara tinggi sekalipun, walaupun kita akak suara tinggi sekalipun, Allah Ta'ala tak akan terima. Qala rabbi rji'uni, Allah Ta'ala hantarkanlah kami kelik di atas dunia. Kala Allah Ta'ala kata sebaliknya tak. Nah, soalan permintaan tak ada, Allah Ta'ala dah tolak. Nah, Allah Ta'ala dia bui dah cukup dengan umur yang Allah Ta'ala bui di atas dunia untuk kita nak jujur dan nak jadi orang soleh, untuk nak turut sunnah Nabi dan nak beramal dengan Al-Quran, cukup dah. Tak ada pasti kena minta di dalam kubur dah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan di dalam setengah-setengah kitab dia kata dengan kematian ini cukup untuk nak menghidupkan hati kita. Ramai mana hati kita hidup sekadar tubuh tapi hati kita mati. Banyak mana dalam kalangan manusia hati dia dah mati, hidup sekadar tubuh. Jauhnya mereka itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kematian itu adalah sangat cepat, kematian itu adalah sangat derah. Ramai mana orang yang segar tiba-tiba mati, ramai mana orang yang duduk dalam keadaan nikmat tiba-tiba sampai kematian bagi dia. Oleh itu kita kena ingat bahawasanya kehidupan kita di atas dunia ni sementara saja, tidak berkekal. Kita kena tahu kata tempat yang kita duduk ni adalah sementara. Orang jauh pun kena mati, orang tak jauh pun kena mati, orang kaya pun kena mati, orang susah pun kena mati, lelaki mati, perempuan pun mati. Oleh itu perlu kita renung saat-saat yang kita nak mati tadi. Apakah bekalan yang kita nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mana kita mati? Sunnatullah, kaedah yang Allah Ta'ala jadi manusia ialah rahim atas tubik mari di atas dunia ni. Apabila siapa mati, bumi ketelan kita. Pasal tu setengah-setengah ulama dia kata, ingatlah kematian kubur duk panggil kita 5 kali sehari. 5 kali sehari tak kurang daripada semayang duduk panggil kita pergi kepada masjid. Kita kadang-kadang masjid pun kita tak dengar bel, dan panggilan kubur pun kita tak dengar panggilan kubur. Dan kubur cakap dengan mana ada, wahai anak Adam, kamu duduk suka di atas dunia, kena ingat satu hari nanti kamu akan teriak di dalam perut aku. Dan kata juga kubur, wahai anak Adam, kamu buat benda haram di atas dunia, satu hari nanti azab dan jika kala duduk dalam perut aku. Itulah panggilan kubur kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, supaya kita buat kesedaran, supaya jangan kita jauh daripada landasan yang telah dibuatkan oleh Allah Ta'ala di dalam agamanya. Dengan sebab itu kita kena ingat, kullu man 'alaiha fan, setiap benda yang duduk di atas muka dunia ni kena binasa, kena punah, kena habis belaka, tidak kecuali. Oleh itu kalau kita kelih Nabi-Nabi dulu, orang jauh, orang yang Allah Ta'ala kasih pun mati juga dia. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Allah Ta'ala jadi Nabi-Nabi belum pada kita dah mati. Kalaulah Nabi mati, kalaulah orang yang Allah Ta'ala sayang mati, bagaimanakah kita orang biasa? Oleh itu sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ingatkanlah mati yang kita duduk lari, kita lari semua ke mati. Kita tak sejumpa dengan mati. Kalaulah kita nak jumpa dengan mati, tak duduk supaya kita duduk ni. Kalau benar-benar kita nak masuk dalam kubur, tak kira kita duduk supaya kita duduk lah ni. Nabi SAW dia kata, lau alimtum kama a'lam, kalau kamu tahu supaya kami tahu, la dhahiktum qalila, munascaya kita mengilah kelak sikit, wala bakaitum katsiran, saya kita tangis teriak sik banyak. Kita banyak mana kita teriak tangis di dalam tahajud kita pada Allah Ta'ala, ketika kita dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada azab Allah Ta'ala. Dan di dalam masa itulah cuba kita ukur sebanyak manakah kita duduk mengilah dan duduk suka di tepi-tepi pagar, di atas pagar, di atas gerai dan di tepi-tepi gerai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pasal tu cukup. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa ingin nak jumpa dengan Allah Ta'ala, masa yang Allah Ta'ala letak tentu mari jumpa dengan kita. Siapa yang tentu sungguh nak jumpa dengan Allah Ta'ala, tak usah pusing.
Amalan yang kita buat, ibadat yang kita laku tidak sia-sia kerana kita akan jumpa dengan kematian. Oleh itu, sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kata Dr. Hamka daripada Indonesia, dia kata sesaat kita beranak mari di atas dunia ni semua orang pakat suka dan kita seorang teriak. Ketika kita beranak mari manusia, adik-beradik kita, waris-waris kita pakat suka dengan sebab kedatangnya kita di atas dunia. Tapi ndaklah kamu khabar, ndaklah kamu buat. Nak buat lagu mana saat-saat kamu mati tak ada orang pakat duk teriak dan sedangkan kamu suka. Kerana saat-saat kita nak mati ni, semua di kali keliling kita tu pakat orang duk teriak. Tapi cuba tanya kita nak teriak kau, kita nak suka dengan sebab kematian tadi. Oleh itu, dengan perjalanan yang kita jalan ni nak pergi kepada alam hari akhirat begitu jauh, Sayyidina Ali radhiyallahu taala an dia berkata, "Lau anna ahadan yajidu ila al-baqa sulaman." Kalau manusia tadi dia ada tangga untuk nak menyelamatkan diri, untuk nak kekal di atas dunia tadi, au lidaf'il maut, atau menolak daripada kematian, sabila, untuk nak menolak kematian kalau ada jalan, lakana dzalika Sulaiman ibnu Dawud. Nescaya Nabi Sulaiman ibnu Dawud tak mati ya. Kerana Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan begitu hebat, mempunyai boleh kontrol iblis dan jin, dan khidmat kepada Nabi Sulaiman dan khidmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Tentu dia tak mati. Tapi kalau Nabi Sulaiman juga mati, duduk dalam keadaan ibadat, sehingga jin pun tak tahu kematian dia, dan sehingga anak-anak makan tukak dia baru tahu ternyata kata Nabi Sulaiman dah mati. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, oleh itu cukup dengan kematian sebagai pengajaran bagi hati yang keras ni. Cukup dengan kematian, cukup dengan kegelapan kubur untuk bagi hati kita yang duduk dalam keadaan zalim, hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, mati adalah musibah besar. Allah Taala sebut mati ni adalah musibah, benar susah. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Musibatul maut, kematian ni adalah musibah. Musibah yang besar bagi kita. Oleh itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seorang lelaki sesaat dia nak mati, ada orang tanya dia, bagaimanakah engkau, kaifa anta, bagaimanakah engkau? Jawab orang nak mati, dia kata, ana sa'adkhulun nar, saya akan masuk neraka, dan dia tu akan masuk neraka, dia tu akan masuk neraka, dan mu pun akan masuk neraka juga kalau mu tak kembali kepada Allah Ta'ala. Dia kata orang nak mati tadi, mu juga akan masuk neraka kalau hari ni mu tak kelik pada Allah Ta'ala, kalau hari ni kamu tak tukar kedudukan perbuatan kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri teguran kepada kita begitu cukup. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah tempat yang pertama, rumah pertama di dalam kubur ialah nak jumpa hari akhirat. Oleh itu bagi mereka yang ada kesenangan di atas dunia, perlu kita mikir juga bagaimana kalau kita nak masuk kubur. Rumah yang kita luah di atas dunia ni, kubur yang begitu sempit. Api yang begitu cerah di atas dunia ni, kubur yang begitu gelap. Atas dunia ni ada orang minum teh, ada orang mari duduk gaya kita, ada orang mari duduk kecek baik dengan kita, tapi dari akhirat tak ada siapa nak kecek dengan kita. Oleh itu di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan jenazah, 3 perkara. Yang pertama keluarga kita dia pergi sama dengan kita kubur. Gi 3 kelik 2. Yang pertama keluarga kita, yang kedua pergi sekali yang kita juga ialah harta kita, yang ketiga ialah amalan kita baik ataupun jahat. Semua 3 perkara turut kita pergi. Tapi setelah mana dikuburkan kita, ditanamkan kita, 2 perkara kelik tinggal soal. Harta kita kelik, adik-beradik kita kelik. Hak tinggal ialah amalan kita yang kita kerja di atas dunia. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, oleh itu patut sebagai ambil iktibar daripada kematian. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Iktibar, ambil pengajaran daripada kematian untuk kita nak bersungguh di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman
Kita kena ingat, semua mulut kita dan tangan kita, anggota kita, Allah Ta'ala akan tutup di hari akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, hari ini Allah Ta'ala tutup mulut-mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan yang cakap dengan Allah Ta'ala ialah tangan kita. Tangan siapa yang buat kejahatan dan benda-benda yang haram, ingat satu hari nanti tangan ni akan kecek di hadapan Allah Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan juga kaki kita akan jadi saksi. Wahai kaki yang pergi tempat yang haram, ingat satu hari nanti kaki kita akan jadi saksi kejahatan yang kita buat di hari akhirat nanti. Oleh itu, cukup kita nak sesal dengan kejahatan yang kita buat, dan cukup kita nak taubat dengan perbuatan yang kita laku. Ingat, kalau hari ini kita pernah pikul jenazah, pikul mayat, satu hari nanti orang akan pikul kita. Kalau hari ini kita pernah tanihkan mayat di dalam kubur, kita naik pula, satu hari nanti orang tanah kita tak ada masa peluang untuk nak naik dah. Kalau hari ni kita pergi masjid, boleh kita klik pada cari anak bini lagi klik di rumah. Kita kena ingat satu hari nanti dia mau masuk kita kepada masjid tak akan klik di rumah, dah pergi kepada kubur. Oleh itu, hendaklah kita beramal dengan amalan yang soleh. Ada seorang lelaki, dia klik seorang lelaki dia dalam mimpi dia, seorang mati dalam mimpi dia. Dia tanya, bagaimanakah engkau setelah mati? Maka jawab seorang lelaki dia, nadimna ala amrin azim, saya sesal dengan satu perbuatan, saya sesal dengan satu perkara. Gapo? Na'lam wa la na'mal, kami tahu kami tidak beramal. Kami tahu tapi kami tidak beramal. Kita ni Masya Allah dari jemaah ni penuh tak khatib baca tebuh 40 orang, 80 orang, 100 orang. Ilmu yang telah diberikan banyak di dalam masyarakat kita, alhamdulillah. Tapi dalam masa tu juga, kalau kita tanya berapa orang yang boleh beramal, orang lelaki ketika duduk dalam kubur dia kata, nadimna ala amrin azim, dia sesal dengan satu perbuatan. Na'lam wa la na'mal, kami tahu tapi kami tidak beramal. Kami tahu malam Lailatul Qadar tapi kami tak ada pergi masjid. Kami tahu kelebihan iktikaf tapi tak ada masa untuk nak pergi iktikaf. Peluang untuk nak main bola, peluang untuk nak pergi situ sini, Masya Allah ada masa. Peluang untuk nak pergi buat permain, untuk nak memuaskan hawa nafsu ni, Masya Allah kita buat sungguh-sungguh. Tetapi dalam masa 10 akhir dalam bulan Ramadan, kita tidak sungguh-sungguh dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Na'lam wa la na'mal, kita tahu tapi kita tidak beramal. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kalau siapa main-main lagi dalam malam Lailatul Qadar, wa man hurima khairaha faqad hurima, Allah Ta'ala tak sebut kebaikan bagi dia. Malam Lailatul Qadar pasti tengah malam kita duduk di masjid, duduk iktikaf, baca Quran, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Nabi malam 10 akhir, Nabi ahya lailah, Nabi sempurna, Nabi perhidupkan malam dia dengan ibadat. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi segar, Nabi gerak anak-anak isteri dia duduk di rumah. Bukan sekadar kita saja, bahkan keluarga kita kena bersungguh di dalam ibadat untuk nak jumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, semenjak daripada kita akhir balik hingga sampai hari ni, banyak mana kita nak bilang maksiat yang telah kita laku, yang kita tak taubat lagi. Banyak mana kesilapan kita dengan Allah Ta'ala, kita rasa betul, kita rasa rengih. Sedangkan para sahabat dia kata, kunna na'udduhu fi ayami Rasulillah minal mubiqat, wa antum ta'malu amalan adaqqa fi a'yunikum. Di akhir zaman ni kita buat satu perbuatan, kita rasa benda tu dah halu, benda tu rasa rengeh. Wa kunna na'uddu fi ayamina minal mubiqat, dan sedangkan kami bila pada masa Nabi, kata sahabat, ialah salah satu daripada dosa besar. Para sahabat dia bilang dosa yang kita laku ni, kita nampak halus, dia bilang dosa besar. Banyak mana orang yang buat dosa besar tapi nampak halus, waliyazubillah. Cerak-cerak dosa besar tapi duk nampak halus. Dan banyak mana dosa-dosa halus yang kita kekali, musirru ala dhunub, kita kekal dengan dosa maksiat yang kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu peluang untuk kita nak qiyam, peluang untuk kita nak cari malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Taala ampunkan segala dosa kita.
Oleh itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tanya Nabi, kalau dia jumpa malam Lailatul Qadar ni ayat lagu mana, nak kecek gapo, nak doa gapo? Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar satu jumlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Kamu maha pengampun, ampunkanlah dosa kami. Allahu akbar. Kalau kita boleh malam Lailatul Qadar doa pada Allah Taala, ya Allah Taala ampun dosa kita ni cukup. Saudara yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di dalam masalah ini, dia kata setiap hari kita kata dah mati dah dia tu, mulah dia tu, mulah dia ni, dia tu dah meninggal dunia. Kata Umar, wa sayati yaumun wa sayaqulu mata Umar. Sakai siapa satu hari nanti orang kata dah mati dah Umar. Kita hari ni Allah yarham dia tu, marhum dia tu, mulah ni, tapi kita tak pernah kelitah kata kita akan bubuh depan nama kita ialah nama Ibrahim, nama Abdullah, nama Abdul Rahman. Mulah Abdullah, mulah Abdul Rahman. Orang ada hidup hak nama Abdullah, nama Abdul Rahman, kena ingat satu hari nanti orang bubuh almarhum kita depan, orang bubuh mulah kita, orang bubuh datuk tu kita, hak mati dah kita. Sedang Jumaat yang dan sedang iktikaf yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu Umar ibn Abdul Aziz adalah seorang yang alim, seorang yang salihin. Ketika dia jadi raja, dia panggil kamu mari nasihat kepada dia. Maka dia kata, "Izni, nasihat kepadaku." Allahu akbar. Pemimpin pada masa dulu dia perlu nasihat agama. Perlu orang tunjuk hajar agama kepada dia. Banyak manakah pemimpin kita sah kena ajar agama, dia sendiri pun tak masuk masjid. Banyak mana pemimpin yang nak bawa orang Islam pada masa sekarang ni jauh dengan Allah Ta'ala, jauh dengan agama Allah Ta'ala. Beza kita dengan Umar ibn Abdul Aziz, dia kata izni, kata seorang lelaki dan seorang mukmin tadi, dia kata seorang lelaki ini, dia kata, wahai khalifah, lasta awwalu khalifati tamun. Awak ni bukan awal-awal khalifah mati, belum pada ni mati ramai ada khalifah pun. Allahu akbar. Qala zidni, kata Umar bin Aziz, tambah lagi, goyak lagi, nasihat lagi kepada aku. Kata seorang soleh, laisa min abaika ahadun ila adam illa dhaqal maut. Ayah awak ni semenjak daripada mula pada nenek awak hingga sampai kepada Nabi Adam, tak ada seorang abuk tak mati-mati berlaku. Semua nenek moyang awak tu hingga sampai Nabi Adam mati belaka. Hei Umar, wa sayati dauruka ya Umar, dan mati tu akan mari jumpa denganmu wahai Umar. Allahu akbar. Wa sayati dauruka ya Umar. Umar ibn Abdul Aziz teriak hingga sampai selak. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, bila kita nak tanya soalan hak Umar kata kat dia, sayati dauruka, akan siapa masa untuk kita mati, akan siapa peluang untuk kita mati, cuba kita tanya bila. Oleh itu, dengan sebab kita mengingatkan mati, kita rasa rajin untuk nak buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi dan petang Allah Taala pendek kepada kita, sama ada tempat duduk dalam neraka ataupun tempat duduk dalam syurga, setiap pagi. Oleh itu kita kena rasa takut, nah, dengan cukup dengan mati sebagai pengajaran bagi kita. Awal malam yang kita duduk dalam kubur ialah tangisan yang telah ditangiskan oleh salafus salih. Orang-orang jauh dulu dia teriak, nak duduk lagu mana malam yang pertama dalam kubur tadi. Malam pertama dalam kita nikah, dalam kita bini bukan jadi masalah. Tapi malam yang pertama yang kita nak duduk dalam kubur tu, gapo kita nak buat? Ini malam yang telah tangiskan oleh para sahabat, yang teriakkan Uthman, Umar ibn Abdul Aziz apabila disebut neraka ni, Allah Ta'ala jadi neraka untuk dia seorang. Kita ni Allah Ta'ala sebut bak neraka, tak ada berasa sikit rabuk kata kena atas kita, duk kena atas orang lain. Patut dan kita kena beri sedara hati kita, dan patut kita kena gerak hati kita, khususnya dalam 10 hari bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas satu hari ketika dia nak mati, dia rayak kepada anak dia nama Sa'ad. Dia rayak kepada anak dia Mus'ab. Hei Mus'ab, ambillah jubah tu ketika nak mati dan jadikanlah jubah ni sebagai kain kafan kami setelah mana kami mati. Kerana kami ambil kain pakaian yang kami pakai ni, saya pernah masuk dalam peperangan Badar. Harap-harap kata kain yang dia guna dalam peperangan Badar tadi sebagai kain kafan dia lepas pada dia mati. Dia susuk kain tadi nak guna untuk hari ni dah, dia kata. Para sahabat, selain daripada amalan yang dia kerja tadi, dia buat satu benda untuk nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Cuba kita tanya hari ni, gapo yang kita ada untuk nak kemuka pada Allah Ta'ala kata kita ada goni. Orang dulu dia taruh debu-debu ketika dia keluar di jalan Allah Ta'ala, dia bubuh dalam bekas. Dia pesan kepada anak dia apabila dia mati, tanihkanlah debu ni ketika dia pergi di jalan Allah Ta'ala, duduk sekali dengan dia dalam kubur. Berapakah debu yang kita taruh? Berapa banyakkah debu di tepi kaki kita dengan sebab kita pergi masjid? Berapa orang tayar motor dengan sebab kita pergi masjid penuh? Berapa banyak kereta kita, tayar kereta kita pergi masjid habis bunga? Semua itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut tayar kereta, tayar motor, pakaian kita guna selain daripada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi saksi kita dari akhirat. Oleh itu, demi hari yang kita nak jumpa, buatlah persiapan. Nabi SAW ada pesan kepada kita, rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Irtanin khamsan qabla khamsin, merebut 5 perkara wahai orang Islam belum sampai 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla hiramik, masa muda belum pada masa tua. Masa muda, wahai orang muda, marilah iktikaf di masjid sembahyang pada waktu malam. Kita kelih negeri-negeri Arab, orang muda penuh dengan masjid. Tapi sayangnya tempat kita tidak begitu ramai orang muda duduk atas masjid. Tetapi kalau naik motor, belum motor 70, 80, 100 malam ni boleh cari. Tapi untuk nak rokok sujud pada Allah Ta'ala pada waktu malam qiyamul lail, pada waktu malam Lailatul Qadar, pada orang muda, waliyadzubillah. Syababaka, rebut pada masa muda, Nabi kata, belum pada masa tua. Wasihataka qabla saqamik, dan ketika kita sihat belum pada kita sakit. Betapa banyak orang duduk saf depan ni, orang tua, orang tak check up, orang darah tinggi. Duduk mana orang muda? Duduk mana orang tak sakit? Orang sakit saja duduk depan dengan Allah Ta'ala, orang tak sakit galik. Waliyadzubillah. Nabi pesan, rebut masa yang kita tak sakit belum pada kita sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, dan ketika kita kaya belum pada kita susah. Hari ni peluang untuk kita nak khairat, peluang untuk kita nak buat kebaikan, peluang untuk kita nak sedekah di jalan Allah, ada peluang kita bui. Alhamdulillah, tempat kita ni ada kebaikan banyak, tapi negeri-negeri lain kena minta dengan kita untuk nak makan. Tidak ada walaupun sesuatu makan ni untuk nak buka puasa. Tidak ada sesuatu makan ni, duduk di Suria baik, duduk negeri-negeri dalam peperangan, tidak ada makan. Maka rebutlah kita nak beri makan kepada orang buka puasa Allah ni, kita rebutkanlah. Dan juga Nabi pesan, wa faragaka qabla syughlik, dan ketika kita luas belum pada kita sibuk. Yang akhir Nabi kata, wa hayataka qabla mautik, dan hidup kita sebelum pada kita mati. Peluang yang kita hidup ni, isilah amalan yang comel, yang baik belum pada kita mati, kerana ketika kita mati Allah Ta'ala tak beri dah. Oleh itu, dalam hadis Nabi kata 2 rakaat bagi orang duduk dalam kubur ni lebih mahal daripada dunia dan isi atas dunia lagi. Rakaatani khafifatan, 2 rakaat yang ringan-ringan. Wahai orang malas sembahyang sunat 2 rakaat, ingat 2 rakaat ni lebih mahal daripada dunia. Wahai orang malas baca Quran, ingatlah satu patah yang kita baca Quran, satu huruf yang kita baca Quran boleh tolong kita di hari akhirat nanti. Yashfa'an abdi yaumal qiyamah, boleh tolong hamba di hari kiamat. Oleh itu, awal di dalam 10 akhir dalam bulan Ramadan ni, kita serukan kepada kaum muslimin ramai-ramaikan
di dalam masjid Allah Ta'ala. Jangan kita tinggal orang duduk di luar. Tak boleh mari sepanjang 24 jam kita mari pada waktu kita luar. Mari pada waktu malam we depan dengan Allah Ta'ala. Sujud banyak pada Allah Ta'ala. Kita gerakkan anak-anak kita dan isteri-isteri kita menjadi masyarakat penuh dengan ibadat dalam bulan Ramadan, supaya kita dapat jaya dan dunia dan akhirat. Dan di akhir ni satu perkara pesanan pada kita, pihak tanggungjawab masjid dia ada buka peluang untuk kita nak khairat, dan kepada orang yang semayang jadi tu imam tempat kita. Alhamdulillah, tahun ni tempat kita yang bersejarah. Orang duduk titam kita dalam live Islam, dalam faith Islam Nara, mula daripada Jakarta, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Indo, daripada Bakok, semua pakai duk kelih. Cita-cita nak mari semaya di Nara ni. Cita-cita nak mari semaya tempat kita, walillahilhamd. Kita boleh dengar baca daripada orang Arab, baca makrak dia, baca dia, perasaan dia. Walillahilhamd. Dan terima kasih. Terima kasih pihak yang mengadakan barnamij demikian. Maka dengan budi baik yang kita orang ambil daripada orang jauh ni, kita perlu kepada sokongan kita. Walaupun kita tak hafal supaya dia nak baca Quran, nak laca supaya dia, kita hulurkanlah duit untuk nak beri sokongan dia mari tempatan kita sebagai muliakan ahli Quran. Banyak mana tempat kita mulia darah mari pada bakok, wal iyadu billah. Hari ni kita tukar rabuk, tukar ahli Quran, bukan sore ni saja. Acik boleh di negara kita kena ada 10 orang yang hafal Quran daripada orang negeri Arab, supaya anak-anak kita kesan dengan Quran, untuk nak bagi anak-anak kita dan masyarakat kita insya-Allah. Al-Bayan yang kita akan tubuh di negara ni salah satu daripada tujuan untuk nak didik anak kita. We anak pegang derah Al-Quranul Karim, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kami seru kepada ahli Jumaat nak tubik lagi, letakkanlah duit atas jadah sebagai sokongi ahli Quran untuk dia jadi tok imam pak kita pada tahun ini. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل كل أعمالنا صالحات. اللهم احشرنا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر لهم ما تقدم من ذنبه. اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد أولادنا اللهم اهد شبابنا وشاباتنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.